Okey, baik. So previously kita dah belajar pembezaan prinsip pertama, betul? Iaitu menggunakan formula apa? Had delta x menghampiri kosong, delta y per delta x, kan? Okey. So ni pembezaan prinsip pertama. Panjang perjalanan dia, betul? Okey. So sekarang kita akan belajar pembezaan, kita panggil sebagai pembezaan peringkat pertama ataupun terbitan pertama. Okey. So pembezaan peringkat pertama ni, okey, first derivative menggunakan formula. So kita dah tak payah nak pening-pening pasal limit apa semua tu, dah tak payah. Okey, kita terus je kepada formula. Okey, macam Ustaz cerita dalam sesi yang pertama, mula-mula tu berkenaan dengan pembezaan ni sebenarnya mudah menggunakan formula. So yang kita nak guna yang formula tu, alright. So formula yang pertama, asas pembezaan tu, okey, asas pembezaan, okey, ialah asas pembezaan peringkat pertama ni, okey. So jika y sama dengan ax kuasa n, okey, maka dy per dx sama dengan in ax n minus 1. Okey, so ini adalah asas pembezaan. Contohnya senang sahaja, 3x kuasa 2. Yang ni yang paling basic lah. Okey, so kita letak depan 2 kali 3 jadi 6x, 2 tolak 1 jadi kuasa 1. So this is dy per dx. Okey, lagi contoh, 5x kuasa 6, dy per dy per dx dia akan jadi apa? 6, n dia letak depan, kali dengan 5 jadi 30. X 6 tolak 1 jadi 5. Okey, kalau bentuk polinomial panjang, bentuk polinomial contohnya 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 3 tolak 6x. Oh lupa satu lagi. Kalau y sama dengan 6x, dia akan jadi apa? Dy per dx. Ustaz dah tunjuk dulu, dia akan jadi 6. Tinggal 6 sahaja. Okey. Alright. Okey, kalau y sama dengan 6, dy dx dia jadi apa? Dy dx dia akan jadi kosong. Okey. Kenapa dia jadi kosong? Sebab 6x kuasa kosong lah sebenarnya. 6 kali 1 jadi 6, betul tak? Betul tak? Itu asal je. So kosong kali 6 kosong, kan? So kosong kali dengan x, kosong tolak 1 pun tak ada apa-apa makna pun. Okey, so tetap dapat kosong. Itu makna dia. So kalau 6x jadi 6, kalau 6 saja jadi kosong. Okey, apa-apa sajalah, 5x ke 7x ke 1000x ke. Kalau 1000x jadi 1000, kalau 1000 saja jadi kosong. Okey. Okey, polinomial. Okey, alright. So sekarang ni adalah y. So dy per dx akan jadi apa? Kita buat satu persatu. Ni dulu, lepas tu ni dulu, lepas tu ni. Maksudnya kita akan buat mengikut sebutan. Okey. So 4 kali 3 12x kuasa 3. Tambah 3 kali 5 15x kuasa 2. Tolak 6x jadi 6. Okey. Alright. Okey, macam mana pula kalau kuasa tu dekat bawah? Contoh macam ni. Y sama dengan 3 per x kuasa 4. Macam mana nak buat? Senang sahaja. Kita bawa naik atas dulu. Jadi kuasa negatif 4. Ni indeks. Kita bawa naik atas. So apa yang akan berlaku dekat dy per dx? Dy per dx akan jadi negatif 4 kali 3 negatif 12. X kuasa negatif 4 tolak 1 jadi negatif 5. Okey. So tak cantik lah jawapan macam ni, sebab biasanya kita akan bawa turun x ni kuasa negatif, kita bawa turun ke bawah, dia jadi x kuasa positif 5. Okey, boleh faham alright. So satu lagi contoh polinomial yang melibatkan kuasa yang ada pembawah dx. Contohnya y 3x kuasa 2 atau 3x kuasa 3, 5x tambah 4 per x. Contoh Okey, kalau macam ni x kat bawah, siapa nak buat dulu? Bawa naik atas dulu. Jangan beza dulu.
Bawa naik atas dulu jadi 4x negatif 1. Dan baru bezakan dy per dx akan jadi 9x kuasa 2. Ni akan jadi apa? Negatif 5 sahaja. Yang ini negatif 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4. X negatif 2. So dia akan jadi 9x kuasa 2 tolak 5 tolak 4 per x kuasa positif 2. Bila turun bawah, kuasa akan jadi positif balik. Okey, lagi satu contoh. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 5 per x kuasa 2 tambah 5, contohlah. Okey, so mula-mula kalau ada pembawah macam ni, kita bawa ni atas dulu 5x kuasa negatif 2. Maksudnya pembawah macam ni, maksudnya x tu kat bawah. X tu kat bawah. Tambah 5. Okay, then baru buat dy per dx akan jadi, okay, sekejap. Bagi takut pening ni kan. So 3x kuasa 2. 3 bawa depan, x 3 tolak 1, 2. Okay, ni akan bawa ke ni, ke depan. Negatif 5 kali negatif 2 jadi apa? Positif 10. X negatif 3. Yang 5 jadi apa? Kosong. So dia akan jadi 3x kuasa 2 tambah 10 per x kuasa 3. Ingat ni, sebab negatif kali negatif. Okay, alright. So ini keadaan yang paling asas lah. Keadaan paling asas. Okay, what if kalau keadaan dia macam ni? Sebelum tu lah, keadaan dia macam ni. Y sama dengan x tambah 2 kuasa 2. Apa nak buat dulu? Yang ini kuasa 2, awak biasa buat apa dulu? Awak akan kembang. Betul? Kembangkan. Kita buat cara cepat lah. X kuasa 2 tambah 2 kali 2 4. 4 kali x 4x. Betul? Tambah 2 kuasa 2 jadi 4. So maknanya y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah dengan 4. Baru beza dy per dx akan jadi x kuasa 2x, okey, tambah 4. 4 jadi kosong. 4 ni tak ada dah hilang. Okey. Alright. Okey, ini kalau x tambah 2 kuasa 2. What if kalau x tambah 2 kuasa 5? X tambah 2 kuasa 5. 5. Masak. Masya Allah. Dah dapat yang ni. Kembang pula yang ini. Kembang yang ni. Agak tak agak? Berapa lama nak siap? Memang tak siap lah jawab dia. So cara yang kita akan guna ialah kita panggil dia sebagai chain rule. Okey, ustaz akan tunjuk dulu keadaan sebenar, basic dia chain rule ni. Okey, chain rule. Chain rule ni ialah macam ni. Formula dia. Okey, ustaz akan tunjuk juga chain rule simplify. Chain rule simplify. Okey. Tapi ada masa yang kita boleh guna chain rule simplify, ada masa yang kena guna chain rule. Okey, mari kita tengok. Y sama dengan x tambah 2 kuasa 5. Okey, kuasa 5. Okey, so 5 ni besar. Tak boleh nak kembang. Bukan tak boleh nak kembang, boleh kembang, tapi panjang. Betul? Lama masa. So cara yang cepat guna chain rule. Keadaan macam ni, di mana kita akan buat dy per dx dia adalah dy per du per dx. Apa benda pula benda ni? Okey, macam ni. Benda yang dalam kurungan ni macam belajar fungsi, dia ada u. Betul tak? Ingat tak? Kita let dia menjadi u. So benda ni akan jadi y dalam sebutan u. Y sama dengan u kuasa 5. So mula-mula kena buat apa? Let u dulu. Y sama dengan u kuasa 5. Itu dulu kena buat. Okey? Alright. Cuma ni adalah u. Dia ada satu lagi persamaan. U dalam sebutan x. U dalam sebutan x adalah x tambah 2. Okey? Boleh faham setakat ni? So ada benda yang dekat sini.
yang kita kena darabkan. Apa dia? dy per du means what? dy per du ialah pembezaan y terhadap u. Y bezakan terhadap u dalam sebutan u. Okay, kita kena faham dy per dx ni maksudnya kalau y sama dengan x tambah 5, maksudnya kita bezakan y terhadap x. Bezakan fungsi y terhadap x dalam sebutan x. Itu maksud dia. Okey? Tapi kalau dy per du maksudnya ni bezakan y terhadap u dalam sebutan u. Okey? Dan du per dx ialah apa pula u per dx? Pembezaan u terhadap x. Pembezaan u terhadap x maksudnya u dalam sebutan x. So u adalah perkara rumus dia. So fungsi ni kita panggil fungsi u. Fungsi u dalam sebutan x. Okey. So sekarang kita kena buat satu persatu. dy per du ialah bezakan y terhadap u. Jadi 5u kuasa 4. Okey. Dan du per dx pula ialah bezakan u terhadap x. Tinggal apa? X ni jadi 1. Faham tak? Faham tak? Okey, so ni adalah dy per du. Ni dy per dx. So dy per du kali du per dx ialah sini dy per du ialah 5u kuasa 4. du per dx ialah 1. So 5. Okay, dia nak apa akhir sekali? dy per dx kan. So kita nak dalam sebutan x lah akhir sekali. 5u kuasa 4 kali 1 jadi 5u kuasa 4 jugalah. So 5u kuasa 4 tu u tu apa? X tambah 2. Okay, so dia jadi apa? 5 kurungan x tambah 2 kuasa 4. That's it. Okay, so ingat chain rule guna kaedah apa? dy per du kali du per dx. Ni asal usul dia. Asal usul chain rule. Asal usul chain rule. Alright. So kita dapat macam ni. Mula-mula kena buat dy per du, lepas tu kali dengan du per dx. Macam mana mula-mula? Y dulu sama dengan u kuasa 5. Lepas tu u sama dengan x tambah 2. So bezakan y terhadap u, bezakan u terhadap x kali. Dan ganti balik dengan sebutan x. Okay. Okay, one more. Okay, one more. Okay. Y sama dengan 5x tambah 6 kuasa 7. Okay, apa nak buat mula-mula? Mula-mula kita buat u adalah 5x tambah 6 yang dalam kurungan ni u. Okay. Then apa kena buat? Satu lagi adalah y dalam sebutan u. Ni adalah u, maknanya u adalah kuasa 7. 5x tambah 6 ni u. Faham? So y sama dengan u kuasa 7. Ini adalah u, ini adalah y. So kita nak apa? du per dx. Jadi apa? 5. Okay. dy per du adalah 7u, 6 tolak 1 jadi 6. Akhir sekali dy per du kali du per dx. 7u kuasa 6 kali 5. 5 kali 7 jadi apa? 35. 35u apa? Kuasa 6. Okey, kita nak dalam sebutan u ke tak? Kita nak dalam sebutan x. 35u tu akhir sekali tukar. Jadi mana tadi? Ni lah. Okey, ni soalan dia. Maknanya 5x tambah 6 kuasa 6. That's it. Okay. Alright. Okay. Alright. So kalau untuk chain rule simplified pula. Macam mana chain rule simplified? Chain rule simplified ni sebenarnya dia permudahkan chain rule lah. Chain rule ni jadi yang dipermudahkan, lebih senang kita nak ingat. Okay, tak payah nak ingat dy per du, du per dx. Senang je macam ni. Jika y adalah ax tambah b kuasa n, macam ni. Okay. Maka dy per dx akan jadi apa? dy per dx akan jadi, tengok n letak depan,
Lepas tu kena kali dengan A dekat dalam. So dalam kurungan AX plus B, N tolak 1. Okay. So cara ni kalau kita hafal formula ni lebih cepat. Contoh, Y sama dengan tadi lah 5X tambah 6 kuasa 7. Okay, kita buat dy per dx dia. Macam mana mula-mula? N letak depan 7 kali dengan A. A ni apa? A ni perkali untuk X, 5 kali 5. Okay, so dalam kurungan ni tulis balik 5X tambah 6, 7 tolak 1, 6. Jadi apa? 35, 5X tambah 6. So mana senang? Chain rule simplified. Okay, senang saja, cepat kan? Okay, lagi satu contoh. 5 tolak 2X kuasa 6. Okay, N dia kat sini kan? Dy per dx ialah 6 kali dengan perkali X kat dalam ni. Apa perkali dia? 5 ke? Bukan, negatif 2 kali negatif 2. Okay, 5 tolak 2X, 6 tolak 1, 5. So dia akan jadi apa? Negatif 12 5 tolak 2X kuasa 5. Okay, satu lagi keadaan yang macam ni. Keadaan Y sama dengan 1 ataupun macam ni, 3 per 5X tolak 5 tolak 2. Tak kisahlah, kuasa 5. Kalau macam ni, awak anggap macam ni, Y sama 1 per X. Ingat tak? Siapa awak buat bawa naik atas ke? Ni pun sama. Awak bawa yang kurungan bawah ni, letak dekat atas 5X tolak 2 kuasa negatif 5. Okay, sekarang baru awak buat chain rule simplified ni. Ni nama ustaz bagi sendiri ni tau. Okay, dalam buku tak ada. Ni dia dah tulis macam ni lah. Okay, alright. So kita bawa ni depan, negatif 5 kali 3. Okay, 3 ni dia dummy, maksudnya dia macam satu constant yang dia tak perlu nak bezakan apa je, just kali dengan negatif 5 ni. 3 kali negatif 5 jadi negatif 15, betul? Kali, sebab kita kena bawa depan negatif 5, kau kali dengan 3. Ni perkali kat dalam 5 kali lagi 5. Okay, so 5X tolak 2 kuasa negatif 5. Alright, so berapa? Alamak, kalkulator kat dalam bag. Apalah, congak congak apa macam ni. Negatif 75. Negatif 75, 5X tolak 2 kuasa negatif 5. So kita bawa turun ke bawah, negatif 75 per 5X tolak 2 kuasa 5. Yeah, that's it. Okay, alright. So ada keadaan yang kita tak boleh guna chain rule simplified. Macam mana? Contoh macam ni, 2X kuasa 2 tambah 5 kuasa 4. Memang nampak 4 ni kuasa kan. Kenapa tak boleh guna chain rule simplified? Sebab keadaan tak sama. Yang ni AX plus B, ni 2X kuasa 2 ada kuasa 2, tak boleh. So masa ni kita kena guna chain rule yang asal. Okay, maksudnya macam ni, kena buat ni U. So Y sama dengan U kuasa 4, U kuasa U sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5. Go back to basic. Okay, sebab ni bukan kuasa 1, ni kuasa 2. Okay, so itu tak boleh nak letak 4 kali dengan 2, tak boleh. Sebab ni bukan perkali X, ni perkali X kuasa 2. Okay, so kita buat dy per du macam biasa, dapat 4U kuasa 3. Lepas tu kita buat du per dx, kita dapat 4x. 4x, betul? 2 kali 2 4, x 2 tolak 1. So kita kali 4u kuasa 3 kali dengan 4x. 4 kali 4 jadi 16, betul? Lepas tu x kat depan ni, u kuasa 3 kita ganti balik. Mengapa? 2x kuasa 2 tambah 5 kuasa apa jadi? 3 ni ni adalah u kuasa 3 lah ni. Okay, ataupun saya tunjuk balik 4 kali 4 16 16x. Ni u kuasa 3. Kita tak nak macam ni, kita nak u, kita nak dalam sebutan x. So u ni ganti dengan u kuasa 3 ni ganti dengan 2x kuasa 2 tambah 5 balik. Ni kan u. Alright. Okay, settle.
Alright, so ni kalau macam ni pun sama. 3 kali 2x tambah 5 kuasa 6 boleh guna secara simplified. 6 kali 3 18. 18 kali 2 jadi 36. Macam tu. Kuasa 5. Okey, tapi kalau macam ni 3x kat depan dia ada algebra x. Masa tu dah tak boleh guna chain rule lah. Masa ni kita akan guna, kita panggil the product of two terms. A term